Volvo XC90 ni sebenarnya produk paling berjaya Volvo lah. Jadi hari ni kita nak tengok versi tahun 2023, versi hybrid twin engine. Hampa tak harap apa tu? Aku dengan Volvo XC90 hybrid twin engine. Jadi XC90 ni dah masuk generasi kedua, yang ni pun dah dalam suku-suku akhir masa hayat kereta ni. Versi EX90 yang fully electric pun dah sedang dipersediakan. Mungkin akan sampai ke Malaysia mungkin pertengahan atau penghujung tahun depan. Yang ini ialah satu produk yang telah diperhalusi sekian lama lah. Sebelum kita nak cerita apa yang berbeza tu, kita mungkin buat revision balik lah ciri-ciri utama kereta ni dan kenapa pada saya lah XC90 ni daripada hari pertama dia keluar sampai ke sekarang merupakan SUV keluarga bersaiz besar yang terbaik di dunia. Saya tak jumpa lagi kereta lain, tak kira lah you bagi nama jenama mana, apa besar mana sekalipun, tak jumpa ciri-ciri keluarga yang paling lengkap dalam satu SUV keluarga. Basic style untuk keluarga maksudnya ciri keselamatan. Ciri keselamatan Volvo ni tak payah ceritalah, memang tip top lah. Yang ni dengan segala jenis ASC, ABS, traction control, adaptive cruise control level 2.5 dengan steering sekali. Kemudian ada ciri-ciri keselamatan yang macam biasa, iaitu airbag, semua tempat ada airbag. Dan di bahagian kedua, di barisan kedua kursi, dia ada kursi built-in child seat. Kereta ni dia punya seat semua ada sensor. Kalau tak pakai seat belt, dia akan tahu, dia akan bagi tahu kita dan dia akan berbunyi. So siapa-siapa yang ada anak-anak tak suka pakai seat belt, mesti akan bising lah, akan semak lah pasal kereta ni akan bising. Ciri keselesaan pula, ciri keselesaan ni kita tengok kereta ni penting kat Malaysia ni, aircon lah, kena bagi sejuk lah. Nombor satu kat Malaysia cerita keselesaan mesti aircon, pasal negara kita panas lah. Jadi kereta ni aircon dia memang blower dia okey, kelajuan okey, boleh berjukan kabin dengan kadar yang agak boleh terima pakai. Dan ada 3 barisan blower. Barisan kedua boleh kontrol dia punya kelajuan blower dia, capacity blower dia. So dari segi keselesaan thermal tak ada isu. Jadi kita tengok kereta ni juga ada bumbung kaca. Jadi bumbung kaca ni mungkin salah satu yang akan menjadi isu lah, orang kata mungkin menyebabkan kereta panas dan sebagainya. Tapi so far agak okey jugalah, walaupun saya tak buka lah dia punya bumbung kaca ni. Dan juga saya tutup dia punya tirai matahari ini, bidai matahari ini, kerana saya memang tak maulah rasa cerah sangat dalam kereta, nak rasa cozy sikit. Kalau kita tengok di sini, dia punya switch juga adalah jenis sentuh kapasitan. Ini touch screen jenis sentuh, so dia tak ada physical switch Jadi anjakan ke tidak ada physical switch ni adalah satu anjakan besar yang sedang berlaku di keseluruhan industri otomotif. Setengah-setengah kereta switch tingkap pun dah tak ada dah. Dia ada guna switch mechanical macam ni, menggunakan switch kapasitan sahaja. Untuk Volvo masih lagi ada a few mechanical switches kat tingkap ni, tapi yang lain-lain ni kebanyakannya dah menggunakan capacitance switch lah, maksudnya jenis sentuh tu. Lain pada tu, ciri keselesaan dia ada of course sound system Bowers and Wilkins. Ini memang dah lama dia pakai, dan sound system tu memang kalau you kaki audio memang tak ada komplain lah, memang it's a really good sound system. Untuk saya sebagai pemandu, saya paling berkenan sekali sekarang ialah Volvo sudah menggunakan Android Forecast. Jadi bila kita menggunakan Android Forecast, kelebihan utama adalah semua sistem telah diintegrasi menjadi satu sistem. Dia tak ada macam sistem yang berasingan. Contoh, bila kita sistem tu dia bukan macam Android Forecast, kita dapati sistem yang dia gunakan Android tu hanya untuk radio saja, Android Radio. Jadi memang kat tengah-tengah ni semua tunjuk lah, macam kita punya Google pasal dia menggunakan Android. Tetapi maklumat daripada tengah ni dia tidak boleh disampaikan di papan pemuka pemandu, di driver punya screen. Jadi bila jadi macam tu, kita boleh gunakan navigation kita di sini ataupun sistem navigasi di sini, tengok peta, arah jalan semua, tapi dia tak ada tunjuk di sini. Tapi disebabkan Volvo menggunakan Android Forecast, maklumat daripada peta tu ditunjukkan di sini secara terus di depan pemandu. So mungkin pada yang tak pernah gunakan, dia kata macam what's so good about that, apa yang hebat sangat. Tapi bila dia dah guna sekali, akan nampak lah dia punya betapa berbeza pengalaman pemanduan kita, terutama bila kita nak pergi tempat kita tak biasa, kita nampak peta di situ. Dan juga kereta ni mempunyai sistem head-up display. Jadi sistem head-up display itu akan menunjukkan arah turn by turn di depan sana.
dia mula tunjukkan arah tu, saya tak silap saya lebih kurang dalam kalau macam di atas lebuh raya 3 km dia start keluar. Bila dia dekat jalan perlahan ni mungkin dalam 400-500 meter kat silap dia start keluar arah dia ke mana nak pergi. So kita boleh nampak di situ, kita nampak di sini. So kadang-kadang kita, kenapa kena ada dua-dua sekali? Okey, kadang-kadang kat atas tu dia tunjuk macam panah, macam kita kena slide ke tepi sikit kan. Bila kita tengok ada map dekat sini, map tu akan tunjuk rupa jalan tu macam mana. Jadi kita nampak rupa jalan tu ni, kita nampak oh sebenarnya dia ada exit celah yang macam kadang-kadang ada 2-3 sekali rapat-rapat kan. Oh yang ni yang tengah punya, kita nampak boleh double check. So benda-benda macam tu sebenarnya membantu kita untuk lebih tak kalut lah bila kita memandu di tempat yang kita tak biasa. Dia tidak tanya hak mana satu ni, tak payah, dia dah tunjuk semua, dah nampak di situ. So daripada satu lagi sudut pemandu ialah kursi lah. Kursi depan ni memang banyak dia punya aturan dia. Kita ada segala-galanya, lambar support, dan juga ada dia punya apa yang dia panggil under tie support ni, boleh dilaraskan kalau kita nak ke depan sikit ataupun ke belakang sikit. Nah ini setengah orang dia akan suka untuk perjalanan jauh, akan membantu sebab bila under tie support ni dia support sampai bawah kita punya lutut, yang menjadikan kita tidak penat sangat sepanjang perjalanan. Dan of course ruang kabin kereta ni memang lapang selapang-lapangnya, tak payah nak cerita apa. Saya 5 kaki sebelah pun saya duduk belakang saya selesa, dan kalau saya sit depan, saya tarik sikit ke depan, orang belakang barisan ketiga pun masih lagi boleh selesa walaupun sama tinggi dengan saya. Bila kita memandu kereta ni, kita dapati enjin twin engine ini, ataupun dia ada enjin biasa dan enjin hybrid dia. Memang kalau dua-dua berfungsi akan menghasilkan satu kereta yang sangat bertenaga. Itu pula dari segi kepuasan pemanduan lah. Tapi yang pentingnya kereta ni ialah kena ada dua-dua. Pasal kalau hanya ada yang enjin petrol saja tu, dia punya prestasi tu okey. Tapi kalau nak betul-betul sedap, memang kena ada dua-dua. Cuma satu je pengalaman saya dengan Volvo plug-in hybrid ni, ada 2 kali dah. Saya tak tahu lah, saya silap saya kat mana. Tapi dua kali saya charge, dia tak mau charge. Yang hari tu saya silap saya XC40 pun dia tak mau charge. Dan kali ni saya XC90 dia pun saya pergi pun tak mau charge. Saya charge di MyTech service provider tu, charge saya duit dah untuk charging ni. Dia charge kat situ dengan dia punya 22 kW tu, dia charge RM2 tu setiap 10 minit. Jadi saya ada dekat situ dalam mungkin sejam setengah. So dia charge saya dalam RM16 lah. So masalahnya dia charge saya untuk sekian banyak kilowatt, tapi bila saya masuk dalam kereta kosong. Dia kata dia charge 7 kilowatt. Kereta ni kalau 7 kilowatt at least ada separuh lah bateri dia, tapi tak ada langsung. So saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi bila saya pandu kereta ni, apa yang saya dapati ialah dia punya tahap kehalusan ataupun refinement level dia sangat tinggi, di mana NVH level cukup rendah, rasa macam hampir-hampir kereta elektrik sepanjang masa. So sekarang ni dia menggunakan enjin biasa, tapi tak rasa. Dia punya engine bay punya noise insulation dia bagus, dan dia punya vibration insulation pun bagus. Dia guna macam-macam lah untuk mengurangkan gegaran yang masuk. Kalau kita tengok dekat dia punya engine bay tu, memang kat sebelah kanan tu ada dia punya engine mount tu besar lah, dan dia siap ada big elastomer punya mount, dan juga ada macam physical dampener, dia ada macam weight. So kepuasan pemanduan tak ada isu sah kereta ni. Dari segi dia punya ride comfort pun, kali ni saya cukup impress dengan Volvo XC90 ni punya ride and handling. Sebab untuk yang sebelum-sebelum ni, especially yang first generation tu, dia punya suspension dia lembut, memang sedap, tapi dia ada float sikit, macam terapung sikit bila kita bawa ke kelajuan tinggi, terutamanya di lebuh raya lah, bila jalan beralun lah. Kali ni memang dia punya ride quality dia cukup cantik. Semua gegaran kecil hilang, kita dengar bunyi dan kita rasa sikit saja. Kalau kecil gegaran tu kita dengar bunyi je, dia tak masuk ke dalam. Itu maksudnya dia punya secondary ride dia memang ditala dengan cukup cantik lah. Ini masih lagi kekal sebagai SUV keluarga yang terbaik di dunia pada aku lah, pada aku. Tapi pelik dia, kenapa kereta ni masih lagi tidak dipandang tinggi oleh ada kebanyakan pembeli di luar sana. Memang kalau kita tanya, saya pernah ada seorang kawan, dia ketua Jabatan Undang-Undang satu GLC besar lah. Jadi dia tak beli kereta company. Dia tanya lah saya, antara X5 dengan GLE mana lagi bagus? Terus dia tanya tu je dua kan. So saya pun cakap lah, bagi kata macam ni. So saya tanya dia, kenapa tak tengok XC90? Pasal kalau untuk kereta keluarga, inilah yang terbaik. So dia ada anak 3 orang. Saya tanya macam tu lah.
dia terus dismiss je. Dia kata XC90 tu tak ada presence. Tak ada presence. Which for me ialah satu kekuatan jenama tu lah. Maksudnya jenama Volvo ni dia memang jenama premium, tapi dia bukan jenama prestige. Ada perbezaan di situ. Pada saya itu satu kekuatan jenama tu. Jenama dia tu bukan jenama prestige, dia jenama premium. Kalau jenama prestige ni untuk orang yang nak kan status symbol, dan memang dia tak boleh nak ambil kereta ni. Dia pasal dia ni dia produk yang premium, tapi dia tak ada prestige yang cukup banyak, sama macam jenama-jenama Jerman. Dan yang keduanya mungkin dia punya reka bentuk lah. Reka bentuk Volvo XC90 ni pada saya memang elegan. Dia memang seimbang, cantik, tak ada sudut yang nampak pelik. Pusing lah kok mana cari pun tak jumpa satu sudut yang pelik. Dia semua nampak elegan, nampak teratur, nampak seimbang. Dan mungkin kat situ menjadi masalah juga, sebab bila dia terlalu seimbang, dia tak ada ketegangan, tak ada tension in the design. Jadi ini membuatkan mungkin orang tengok dan rasa dia tak ada excitement, tak ada keterujaan yang dia nampak daripada kenderaan tersebut. Dan mungkin sebab itulah orang rasa macam dia nampak terlalu biasa-biasa. Okey, itu pendapat saya tentang Volvo XC90. SUV golf terbaik di dunia somehow tak dapat nak mengatasi jenama dia. Tolong sikit komen banyak-banyak. YouTube suka kalau apa komen banyak-banyak. Tolong sikit tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Itu juga membantu saya untuk mendapat lebih banyak penuntut. Pemandu Malaysia Pengundian Berhemah. Jumpa lagi insya-Allah.